Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Funnel Evo. Assalamualaikum, welcome back. Bukan welcome back, selamat datang ke Funnel Evo Podcast. Allahu Akbar. Macam tiba-tiba macam dah iklan dah kan. Selamat datang sebenarnya tuan puan kan. Okey, kita dah episod, kalau kat sini tu level 4, tapi episod 17 insyaAllah. 17 Kau biar betul. 16 ni 16. 16. Saja nak 16. test. Tengok kita punya chairman memang alert. Sebab dia tulis. Kalau dia tulis 20, saya cakap 20. Alright, seperti biasa anda sedang mendengarkan dan juga mungkin yang sedang menonton, anda sedang menonton Funnel Evo Podcast, Yes. di mana kita akan mengupas dan merungkai segala apa saja selagi mana ia memberi manfaat yang kita ingin berkongsikan bersama dengan anda. Seperti biasa, saya Zack American Dan saya Fadil Rasul. Saya Fadi Ghazali. Baik, sekarang ni Tuan Fadi, kita straight to the point lah. Terus Yes. straight Kita bukan apa, sekarang kalau kita scroll TikTok, Facebook dan sebagainya kan, terlalu ramai orang yang mereka berada dalam fasa keliru, sama ada nak berniaga ataupun nak bekerja. Sebab apa Tuan Fadi? Ada yang kata kerja ni kita kayakan bos kita. Uish. Kan? Tuan bos kita yang buat juta-juta. Dia ingat bos dia kaya. Kan? Apa kita buat apa? Baik berhenti kerja, tapi bila dah berhenti kerja pula Tuan Fadi, mereka menyesal. Aduh, kalau aku tahu macam ni, biar aku kerja je lah, tak payah pening-pening nak fikir. Macam mana Tuan Fadi untuk mereka yang berada dalam fasa seperti ini? Terus tanya soalan. Yes. Saya jawab dulu dia. Jawab dulu je. Saya jawab dulu. Saya nak buat ni vocal warm up dulu. Abang rasa semangat lah. Nampak tak? Itu namanya apa? Kita kena cepat. Okey, macam bagi pandangan saya lah, kalau orang kata kita kerja ke ataupun berniaga kan, dia bagi diri saya Tuan Fadi kan, dia sebenarnya kita tak ada istilah yang kita kerja ataupun berniaga. Kita sebenarnya adalah sekarang ni kita tengah berniaga. Sebab apa? Kalau kita bekerja, kita letak mindset kita bekerja, kita akan fikir apa yang aku kena buat untuk bos. Tapi sebenarnya kalau kita letak diri kita berniaga, sebenarnya saya tengah dagangkan masa saya untuk syarikat. So trade dia adalah gaji. So kita adalah tengah berniaga sekarang ni. Benar. Perniagaan dia adalah masa. Saya tengah dagangkan masa, company hadirkan RM berapa yang kita tengah dah deal. Itu saja. Betul. Itu je. Betul. Saya setuju. Macam Tambah saya sikit lagi. Okey. Weh, semenjak dah beli mic ni lain macam ni. Okey. Okey, kalau kita tengok kan, Awak tu mic tu. kalau kita tengok macam syarikat-syarikat besar, Contoh? Elon Musk, Elon Musk. multi atau apa genting lah. Kenapa syarikat mereka maju? Sebab mereka ada banyak masa. Maksudnya Lim Gotong ada beribu staff. Setiap satu staff ada 24 jam. Kalilah beribu, banyak tak masa dia? Masya Allah. Lui. Masa untuk syarikat tersebut. Yes. Ya. Fadil, kau baca kat mana Pandai kan? ni? Pandai ya. Tahu makan pil apa? Kau muntah tau. Aku rasa kau muntah tadi tu menambahkan ilmu kau kot. Fadil, seriously, saya suka dengan analogi ni sebab dia kadang-kadang orang tak perasan tau. Orang tak perasan. Okay, kita tak payah cerita jauh lah. Saya sendiri memang habis sekolah ke apa semua, pernah jadi cikgu sekejap 4 bulan. Pernah jadi cikgu Cikgu ganti. Cikgu Zul apa dia? Cikgu Zul. Wow. Anda semua yang tak tahu kan. Betul. Dulu yang guru-guru Pergi sekolah pakai tie semua. pakai tie. Lepas tu Hari Ahad Isnin perhimpunan pakai kot macam tu lah. pakai kot tak lah, tapi pakai soslet, kemeja, kasut kulit. Ajar subjek apa? Saya ajar, kalau sekolah, saya ada banyak sekolah. Kalau sekolah biasa, sekolah rendah ni, saya ajar matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kalau yang side Tak mengajar agama, muzik. Muzik lain. Choir tu semua saya mengajar SMK Taman Melati. Saya ada Taman pernah Melati. mengajar. Saya pernah mengajar dulu choir kat situ. Bukanlah mengajar, kira sharing. Lepas tu sekolah rendah saya mengajar benda basic, fiqh. Ustaz lah. Tauhid. Masya Allah, Betul. Ustaz Zul. Serius tak? Ini semenjak ada Funnel Evo Podcast ni Tuan Fadil, banyak tau sebenarnya rahsia yang keluar. Sayang kalau orang tak tengok ni. Serius, nak lagi wow tak? Nak lagi aha moment tak? Saya adalah guru disiplin sesi petang. Tuan Fadil gelak. Penarutan murid tak? Oh tak. Saya nak bagi viral. Tak, saya tak merutan lah. Sebab cara saya punya didikan ni mungkin kelemahan ataupun kelebihan juga. Mulut saya ni lagi sakit berderutan lah. Kita boleh tanya Jabir. So okay lah. Long story short, apa yang saya cuma nak sampaikan adalah
itu sekejap-sekejap. Kerja yang sekejap-sekejap, tak kerja tetap. So apa? Sebab dalam masa sama saya dah buat lah, saya produce music dan sebagainya. Dan freelance bertahun-tahun, 14 tahun saya sebagai seorang freelance, dan memang sebenarnya lagi penat daripada kita bekerja dekat office ni. Sebab bekerja dekat office ni kita ada tahu, kita buat benda, kita tahu apa nak buat. Dan kalau kita berkarya ke apa-apa semua, kita sama-sama ramai kan. Dan kita tak payah fikir in terms of nak bayar pekerja ke apa semua kan. Itu side Tuan Fadi. Tapi kalau macam kerja ni pula, dia dua-dua dia lah ada pros and cons dia. Berniaga sendiri ada pros and cons dia, bekerja pros and cons. So berbalik kepada pada fasa itu kita nak apa. Macam saya sekarang ni terus terang, saya bersyukur berada di Final Evo kerana saya dapat merasakan di Final Evo ni dapat dapat memberi saya benda yang kat luar tak dapat. Sebagai contoh, kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang walaupun kita rock and roll, huha-huha, tapi still semain Jumaat sama-sama kat masjid. Dia ada benda tu. Itu yang manis-manis yang saya rasa sukar untuk saya dapat apabila saya berseorangan. Benda-benda itu, value kepada diri kita tu tambah. Jadi dia berbalik soalan ni, bekerja atau berniaga, dia apa yang kau nak. Betul. Ada waktu tu. Itu sebenarnya. Betul. Apa yang kita nak ya. Kalau kita kerja, ada orang dalam hidup dia nak jadi engineer. Dia jadi the best of the best engineer. Benar. Dia dapat pay gaji yang tinggi. Betul. Kadang lebih tinggi daripada berniaga. Betul. Jangan ingat bekerja ni gaji murah. Saya pernah pergi ke Dubai ada satu masa. Masa tu kita dijemput untuk buat training di Dubai. Jadi kita ada student dekat Dubai masa tu. Saya tak ingat tahun bila saya pergi training kat Dubai. Masa saya pergi training tu, seorang wanita jemput saya pergi sana. Bila saya pergi tu, dia kata, Tuan Fadi, everything dah di-covered. You just need to come here je. Jadi saya pergi dengan adik saya, Tuan Haris. Masa tu Tuan Haris pun di Fanivo. And then seorang lagi student kita nama Fika. Sebab kita nak pergi rumah orang perempuan kan. Jadi bila kami sampai di situ, dia kata tak apa, tinggal di rumah saya. Rumah dia sangat besar tau. Kat Dubai. Sangat besar. Ya, dekat Dubai. Sangat besar. Dan rumah dia ni macam hotel. Dia rumah tapi hotel. Can you imagine? Rumah tapi hotel. Lobby dia tu macam hotel. Ada apa dia panggil Bellboy yang bellboy. Ada bellboy. Lepas tu naik atas rumah tu, setiap hari ada orang bersihkan rumah tu. Masya-Allah. Rumah tapi dia macam hotel. And then saya tanya dia, husband mana? Oh, husband saya ni kerja engineer Petronas. Dia duduk dekat Iraq sekarang. Jadi husband saya benar kan, sebab saya ada dengan dengan student kita seorang lagi yang perempuan kan. Jadi mereka treat as tetamu, guest. Sebab dia kata rumah dia ni, kebanyakan orang Malaysia yang datang ke Dubai, mereka akan jemput datang walaupun tak kenal. Can you imagine? Dia orang Malaysia kita lah. Dia orang Malaysia. Husband dia kerja Petronas. Dia pun kerja Petronas, yang wife dia ni yang berniaga ni. Tapi because of dia nak ikut husband dia resign Petronas. Dia berniaga online. Dan husband dia kerja. Tapi rumah dia ni macam so called, sebab rumah dia besar, macam hotel. Jadi dia selalu jemput tetamu. That's why dia okay untuk jemput saya datang. Dan bila saya pergi, of course lah, kita buat satu like session untuk macam mana how to grow your business kat Dubai masa tu. Dan bila saya perhatikan keadaan dia pada ketika itu, nama beliau Cik Puan Norin. Dia ada satu bisnes namanya Abaya Dubai. Abaya Dubai masa tu. So dia ambil abaya daripada Dubai, dia ship to Malaysia, dia buat online masa tu. So husband beliau punya income sangat besar dan semua tu ditanggung. Rumah tu ditanggung oleh Petronas. Everything yang family dia nak buat dekat Dubai ditanggung. Can you imagine? Rezeki. So bila saya calculate balik, ditanggung plus gaji yang dia dapat tu lebih besar berbanding berniaga. Boleh faham tak? Can you imagine? Berniaga siang malam mungkin dapat berapa ribu je, tapi dia bekerja dapat beratus ribu setiap bulan. Can you imagine? Itu kerja Petronas. Kawan saya ada ramai kerja yang di luar daripada Petronas. Contoh, syarikat Halliburton. Halliburton tu syarikat Tuan Epid dulu. Rasa Halliburton warna merah dia kalau dia punya coverall. Ada Schlumberger, panggil Schlumberger ke apa pun tak ingat. So kalau Petronas dibayar dalam RM,
semua yang lain dibayar dalam US dollar. Lagi banyak. Lagi besar income dia. Sebab tu kawan-kawan saya yang scholarship Petronas, ini adalah tahun ke-11 scholarship Petronas. Daripada grad sampai ke sekarang. Jadi ada dah ramai kawan-kawan saya yang masuk Petronas sebabkan scholarship, sekarang dah mula keluar Petronas. Sebab apa? Dapat offer yang lebih besar di company yang bayar US dollar. So, adakah kita perlu berniaga sahaja? Tidak. The key sekarang ni, kalau bekerja, jadi pekerja terbaik. You akan dapat the best of the best. Jadi pekerja terbaik. Jadi pekerja terbaik. Macam contoh, as a company, saya bercakap as a company kan. Yang menguruskan company adalah Tuan Pudin, CEO. CEO akan bercakap dengan saya. Kalau nak orang biasa-biasa atau nak the best of the best? Tanya CEO kan. CEO akan cakap, aku nak the best of the best. Aku tak nak pening kepala. Dan CEO sanggup bayar untuk the best of the best. Kalau tanya managers, ni managers. Nak bekerja dengan orang yang sound okay ke? Ke okay je atau okay? Kan? Of course, manager akan cakap, aku nak kerja dengan orang yang boleh tahu sound okay, bukan okay je. Betul tak? Okay. Tapi Jabi okey. Contoh ni contoh kan. Supaya kita pun boleh berkarya lebih banyak kan. So key dia adalah kalau kerja yang terbaik. Itu kalau bekerja. So you akan dapat gaji yang tinggi. Now kalau nak berniaga, jadi peniaga yang terbaik. Benar. Itu saja. Dia bukan isu nak berniaga nak kerja. If once you decide, you need to decide to be the best of the best. Kalau jadi businessman, kejap jadi, kejap tak nak. Kejap jadi, kejap tak nak. Baik tak payah. You are wasting your time. Yes. Itu dia, nak buat sesuatu buat sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Nak buat sesuatu buat sungguh-sungguh. Tengok billboard sekarang dah banyak dah. Billboard Fanibo kan. So nak jadi usahawan, decide untuk jadi yang terbaik. Bukan jadi yang biasa-biasa. Yes. All out. Sebab apa tahu, dalam Al-Quran Allah kata dunia ini senda gurau dan permainan. Allah bagi tahu senda gurau dan permainan. Jelas and clear. Maksudnya kalau kau buat sungguh-sungguh, kau jadi yang terbaik, itu hanya senda gurau dan permainan. Kau buat bodoh-bodoh, kau buat main-main, itu pun senda gurau dan permainan. Soalannya, senda gurau dan permainan yang mana yang kita seronok? Yang sungguh-sungguh lah. Of course yang sungguh-sungguh. Kalau kita main-main, kita main bola ke apa kan, kita main bodoh-bodoh, seronok tak? Tak seronok. Tapi kalau kita main bola, nampak bola kita kejar, Kalau tendang sungguh-sungguh, kalau passing sungguh-sungguh, seronok tak akhir game? Seronok lah. Seronok. Orang pun seronok main dengan kita. Sebab senda gurau dan permainan, hujungnya nak main betul-betul lah, baru seronok. Kalau kita main bodoh-bodoh sepak orang tengok kita tak seronok, kita pun tak seronok. Last kali wasting time. Ya, cakap pasal tendang bola pempek, minta maaf peminat Manchester United, kita tak cakap pasal anda. So sebut. Tim hijau dia panggil sekarang. Alright, Tuan Fadi, saya suka apabila Tuan Fadi kata nak buat sesuatu tu buat sungguh-sungguh. Itu yang memang hook kita daripada dulu lagi. Macam seperti mana yang kita dapat lihat sekarang kan, majoriti tim dekat Fanivo, mereka telah mengeluarkan the other side of them yang mereka telah selama ni mereka simpan. Pendam. Selama ni kalau kita tengok sharing mesti Tuan Fadi apa semua kan. Sekarang di dalam Fanivo dah ramai bercambah-cambah. Ini sharing. Seramai nak sharing sebab orang dah mula merasakan setiap kali mereka usaha untuk memberi manfaat kepada orang demi kerana Allah Taala, mereka sendiri merasakan impact dan value untuk diri sendiri. Dan itu secara peribadi saya pun rasa. Saya buat konten dah lama Tuan Fadi. Tapi roh yang berada dekat Funnel Evo ni yang membuatkan aku boleh push diri aku tapi dalam skop yang berbeza dan yang aku tak pernah sentuh sebelum ni. Ini sebenarnya kalau lah, walau kita tak boleh cakap kalau, tapi kita sembang kosong. Kalau aku buat macam ni daripada dulu, aku rasa aku dah hantar 1 juta pertama macam tu dalam keadaan yang kita dah tahu all this formula dengan ilmu apa semua. Jadi ini adalah case study yang saya boleh katakan di mana saya berada dalam fasa yang I need to be here. Aku kena jadi seorang pekerja. Macam yang Fali kata tadi, kita mendagangkan masa. Kita pun juga berniaga, tapi dalam masa sama kita tidak meninggalkan yang kita punya struggle sebelum ni kita tak tinggalkan. Betul. Cuma kita menambah value. Betul. Alright. So anyway, Mas Fanivo punya team sekarang sedang dipanggil apa? Bernafsu untuk membuat konten. Kita buat ayat tu kan. Sebenarnya to be honest Dale, Tuan Zack, saya doa perkara ini dah lama. That is my doa. Saya kata one day dekat Fanivo ni adalah dia panggil pusat sebaran manfaat.
dia tak boleh Fahadi seorang. Dia ada masalah. Fahadi ni ada masalah. Masalah Fahadi ni dia ada time limitation dia. Dia ada perkara gaib yang dia tak tahu, which is mati dia bila. Mati dia bila dia tak tahu. Saya selalu ingatkan diri saya. Contoh, minta maaf, ni saya share. Bila saya duduk kat rumah Kota Damansara, saya share kat sini, boleh lah, jalanlah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk dekat rumah Kota Damansara kan. Sebab wife saya, anak saya duduk dekat Kelantan. Setiap kali saya nak keluar rumah, je saya akan tengok, aku dah bersih tak katil aku? Aku dah bersih tak meja makan aku? Kenapa saya fikir macam tu? Sebab kalau saya keluar, saya mati, orang akan masuk rumah tu untuk pack barang whatsoever. Dia kata, alah pengotor lah Muhammad ni. Faham? Setiap kali saya nak keluar kan, saya nak balik rumah, nak naik flight balik kan, that is my house, I can do anything that I want kan. Yes. Saya akan fikir macam tu. Ish, ada lipas siut. Contoh rumah masih ada lipas Yalah, kan. betul. Ada lipas lah. Macam mana kalau aku mati nanti, orang masuk rumah, ada lipas, pengotor siut. That level lah. Jadi saya selalu fikir macam tu. Ada hari yang mungkin tak sempat dan saya tak buat lah kan. Tapi insyaAllah most of the time saya akan pastikan katil tu okay before saya keluar. Saya akan pastikan everything tu supaya bila kita mati nanti aib kita tak ada kan. Betul. Kalau kita duduk rumah, kita akan ada aib kita. Bila saya pandang Tuan Fadi tu terang kini kita cakap benda real. Okay Dil, engkau bila nampak, let's contoh kan, Tuan Fadi tiba-tiba ada kat office, kau rasa apa? Jujur. Wah, aura dia lain. Faham kan? Benda aura tu kan. Walaupun Tuan Fadi punya bilik dekat level lain, kita kat level lain, tapi dapat rasa. Dia macam tiba-tiba Tuan Fadi kat atas. Tak ada Tuan Fadi. Kenapa? Okay, kenapa saya tanya tu kepada Tuan Fadi adalah, saya nak tanya Tuan Fadi, sebelum Tuan Fadi bergelar seorang Fadi Ghazali secara macam sekarang ni kan, Tuan Fadi pernah bekerja juga dulu. Ya. Kita nak tahu, dan penonton-penonton, pendengar-pendengar pun nak tahu, Fadi Ghazali ni memang seperti ini ke daripada dulu? Dan dulu waktu bekerja, of course lah, staff biasa. Ya, betul. So bagaimana? Tapi sekarang lain. Sekarang auranya berbeza. So bagaimana transisi tu berlaku? So adakah apabila kita bekerja dengan orang tu, kita punya karakter tu harus berbeza, dan kita berniaga ni pun karakter kita memainkan peranan yang besar untuk kita punya results? Bagaimana Tuan Fadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan saya pernah forward gambar saya kerja Proton kan? Ada. Editor masuk. Editor masuk kan Saya terkejut tu. Kawan saya satu rumah dekat USJ 12 share that picture kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya waktu saya kerja dulu, saya kerja dekat Proton Shah Alam, engineer R&D, bahagian powertrain. Masa first day saya masuk kerja, saya dah nampak masalah Proton. I don't know. Saya minta maaf lah Proton, sama Proton minta maaf. Sebab saya datang daripada Universiti Petronas. Saya banyak bergaul dengan orang Petronas, saya intern dekat Petronas kan. Facility Petronas, mindset Petronas kan. Dan saya masuk Proton masa tu. Proton is growing masa tu, is growing di bawah kepimpinan Syed Zainal masa tu. Okay. It's growing rapidly. Saya masuk dengan penuh excited. Tapi bila saya once masuk dekat situ, saya kata, something wrong somewhere. Saya kata, I need to change this. Hari pertama, saya masuk, saya dah karang satu email panjang kepada CEO Proton masa tu. Apa yang boleh dibuat untuk improve. Saya tak sentuh orang lama. Saya sentuh batch saya yang baru masuk. About 20% macam tu. So, banyak 20%? dia masa tu intake dia ramai. Sebab Proton is growing so fast. Jadi dia intake dekat R&D tu ramai. Saya tak ingat, batch saya dalam 40 orang, 50 orang macam tu. Memang ramai. Sebab dia turnover pun tinggi masa tu. Orang keluar masuk kan. Tapi dia ambil ramai masa tu. Jadi satu batch saya tengok kiri kanan, they are very good. Tapi kalau this environment akan menyebabkan orang tu tak jadi bagus. So saya sekarang surat lah, so call email. Saya nak send button send tu hari kedua. Email tu panjang, jadi takes time 48 hours lah untuk complete kan. Bahasa Inggeris lagi, nak hantar CEO lagi kan, proofread lagi kan. Masa nak send email, suddenly keluar satu email by CEO, jemputan untuk berjumpa dengan semua yang baru. Okay. Jumpa. Wow. Jumpa. And then masa tu saya kata okay lah, settle lah. Tapi at least kita cuba dulu untuk mingle around with this culture kan, work culture.
Jadi kalau tanya saya masa kerja, masa dah buat bisnes, saya berpegang prinsip yang saya belajar pada guru saya. Prinsipnya adalah guru saya selalu tekankan kepada saya, jangan terkesan dengan manusia. Jangan terkesan dengan manusia. Dia tinggi ke, dia rendah ke, dia biasa atau dia luar biasa, semua tu Allah yang bagi. Allah yang bagi. Allah yang bagi dia jadi raja. Allah yang letakkan dia dalam kandungan mak dia, yang mak dia tu happen to be permaisuri. Anak raja. Betul tak? Sebab tu dia keluar jadi anak raja. Betul. Kan siapa UK punya Elizabeth kan pass away kan. Saya tengok Twitter kan, banyak trending. Dia lama dia pegang tahta tu. Allah boleh pilih orang lain lah untuk jadi Ratu Elizabeth. Tapi kenapa Allah pilih dia masuk dalam mak dia punya ni rahim, dan dia dilahirkan jadi ratu. Jadi Allah yang naikkan dia. Jadi yang naikkan Allah, yang muliakan Allah, yang yang hinakan manusia tu Allah, yang tinggikan Allah, yang rendahkan Allah, yang kuatkan manusia tu Allah, yang lemahkan manusia tu Allah. Jadi kita jangan terkesan dengan manusia. So kalau benda tu baik, bagus, alhamdulillah. Kita support, kita bagi thumbs up whatsoever lah. Kalau benda tak bagus, kita ada beberapa cara kaedah. Islam pun ajar kan. Guna pukul tangan, hati, anggota lisan. badan, lisan. Paling lemah guna apa? hati. Guna hati, tak cakap apa-apa kan. So kita cuba buat. Sama macam Dr. Mahathir, Tun Mahathir Mohamad kan. Dia bukan jadi macam tu lepas jadi PM. Dia macam tu sebelum dia jadi politician pun. Dia fight kan. Dia fight sebelum dia jadi politician. The firm. Kalau dia kata salah. Kalau dia kata betul-betul. Tapi walaupun orang tak setuju dengan dia, definitely akan ada orang setuju dengan dia, ada tak setuju dengan dia. Itulah cerita dia. So jangan terkesan dengan jangan manusia. terkesan. The key is jangan terkesan manusia. Dulu saya terkesan. In fact saya tak boleh cakap dengan orang lelaki dulu. Sebab Cakap dengan perempuan je tuan. saya cakap dengan orang perempuan saja. Sebab apa? Bukan sebab bernafsu ke Nova, apa. Casanova. Normal lah tu cakap dengan perempuan kan. Tapi bukan sebab saya tak ada ayah. Oh, okay, faham. Jadi saya tak ada ayah daripada kecil. So mak saya besarkan saya. Jadi setiap kali saya jumpa cikgu laki masa sekolah rendah, saya tak boleh nak cakap. I cannot speak in front of men yang besar, budak sama umur dengan saya boleh. Sampailah benda tu jadi sampai sekolah menengah, saya tak boleh cakap dengan cikgu lelaki. Saya akan slack somewhere kalau cakap dengan cikgu lelaki. Tapi cikgu perempuan I'm okay. Masa tu lah, jadi saya learn something. Sampai saya jumpa cikgu saya train saya few months kan. Jangan terkesan dengan manusia. So lepas tu baru saya okay, insyaAllah kita cuba bawa. Okay. Menarik. Menarik. Dan kita baru tahu yang Tuan Fadi tak boleh bercakap dengan man dulu. Tapi alhamdulillah buat sungguh-sungguh sekarang bukan man je, gentleman dah. Cakap InsyaAllah. Okay, Tuan Fadi, saya terpanggil untuk bertanya satu soalan jugalah, di mana majoriti lah kita boleh panggil majoriti usahawan ni dia bermula dengan pekerjaan juga macam Tuan Fadi. Betul. Kan start dengan engineer, start bekerja lah. Okay. Dan macam mana daripada pekerjaan yang Tuan Fadi cuburi, which is engineer, which is professional punya level kan, terjerumus ke dalam perniagaan pula. Business pula turning point dia macam mana tiba-tiba? Everybody dia ada turning point dia sendiri lah. Tuan Zaid mesti ada turning point, Fadil ada turning point kan. Fadil pernah buat business, Tuan Zaid pernah buat business kan. Semua orang ada turning point. Cuma yang paling penting turning point ni, the key adalah kenapa. That turning point tu turning point. Tapi kalau turning point itu cukup kuat, dan kuat itu ada perkataan kenapa aku perlu buat. Kalau dia kuat, maka that turning point itu akan berkekalan lama. Right? Jadi saya ambil contoh lah ni student kita kan. Nama Tuan Kamil. Cerita saya biarlah cerita saya kan. Tuan Kamil kan. Keme. Tuan Kamil ni adalah seorang cikgu kan. Cikgu. Dia jadi cikgu as normal kan. Tapi macam Tuan Zaid cikgu disiplin. Tuan Kamil ni cikgu yang inovasi punya cikgu kan. Inovasi. So turning point adalah terinovasi satu produk. Terinovasi satu produk. Repellent, insect repellent kan. Dan what happen adalah daripada situ tergrowing business dia. Saya ingat lagi masa saya coaching cikgu Kamil masa tu. Tanya satu soalan kepada saya. Tuan Fadi,
Saya ni cikgu, masih kerja, bisnes saya growing. Adakah patut saya berhenti kerja? Okay, Kan? soalannya Now dia dah bukan isu turning point. Dia isu dah why dia dah makin kuat. Kan? Everybody ada dia turning point, tapi Dua bagus. dua-dua bagus. Cuma why mana yang lagi bagus? why Faham mana yang tak? bagus. Okay, Sebab of course lah, dia orang jadi cikgu ni dia ada hati cikgu. betul. Tapi yang ni pun bisnes tengah growing. Ya. Dia tanya soalan, saya ingat lagi dalam Zoom masa coaching. Saya kata cikgu berdosa besar sekarang ni. Kan? Fadi ingat? Fadi ada kat situ kan? Cikgu dosa besar sekarang ni. Di muka dia berubah. Apa hal? Saya dosa besar. Sebab cikgu sedang ambil hak orang lain. Kalau cikgu tinggalkan bidang cikgu, yakin tak akan ada cikgu lain replace cikgu? Yang ramai orang tengah cari kerja, dia tak tahu nak buat apa dalam hidup dia. Dia tak ada punca rezeki lain. Dia sedang tunggu panggilan jadi cikgu. Disebabkan cikgu ada kat situ, dia tak dapat jadi cikgu. Cikgu sedang ambil hak orang lain. Berdosa cikgu. Padahal cikgu dah ada KMA punya brand. Tantang tu juga dia decide. Okay, saya resign. Dia kata Oh shit, bahaya ni. dia resign. Dan what happened, KMA keep on growing lagi besar. Betul. Manfaat lagi ramai orang dapat. Okay Tuan Fadi, sekarang saya nak personal dengan Tuan Fadi. Oh personal, tapi Personal live coaching. live. Personal coaching. Sebab lebih kurang macam ni kat. Contoh saya, dekat sini saya creative branding manager. Saya tanya Tuan Fadi, tapi dekat luar sekarang pun dah PKP tak, I'm doing very good. But saya tak nak tinggal Fanivo because of the value that saya akan dapat apa semua. Yeah. Saya tengah berdosa besar kan sekarang. Tak, sebab Tuan Zack duduk sini atas pilihan siapa? Saya pilihan siapa? Pilihan Tuan Zack, betul tak? Allah suruh saya kat sini. Betul. Okay. Tetapi pada sama, company juga memilih Tuan Zack. Betul? Betul. Dalam kes pekerja di jabatan kerajaan, faham? Okay. Orang kerajaan, Okay, faham. orang kerajaan ni dia lain. The Kota situation dia. is different. Kena faham tu. Okay. The situation is different. Tuan Zack different. Contoh ni cerita was saya. Tak boleh cerita was saya, cerita orang lain lah. Bahaya. Dekat kerajaan, once awak duduk kat situ, awak akan duduk situ sampai tua tau. Orang atas, walaupun dia ni dah tak perform, tak functional langsung, masuk office pun tak, bagi job pun memang tak boleh buat, you still there. Why? Sebab tak boleh nak buang. Yalah, Tak boleh, dia tak boleh. Dia hantar ke cold storage lah. Dia akan sampai level kan, umpama kalau meeting, kita kena bagi task ni. Okay, exclude terus yang ni. Exclude terus. Memang tak function kawan ni. Tapi gaji jalan. Uish, takut pula. Bahaya tu. Tapi tak apalah, Yalah, semoga tu rezeki. Tak rezeki berani lah, cakap, tak berani rezeki cakap. lah. Itu rezeki ulas dia. lah. Kita tak payah ulas. Tapi that's the situation happen kan. Okay. Jadi Cikgu Kamil, dia sedang buat dia panggil apa, bisnes dia. Dan keadaan sekarang ni, government ni dia tak berapa nak cukup duit. Okay. Kan government tak cukup duit. Betul. Tapi sebabkan dia ada kat situ, maka orang lain tak boleh lah. Kotak tak boleh sama tukar. macam doktor. Doktor pun sama keadaan dia sekarang. Okay. Sebab adik saya doktor, wife saya doktor, adik saya doktor, adik ipar saya doktor, sepupu-sepupu saya ramai doktor. So I know the situation. Okay, cun. That's why kalau you ada that entrepreneurship mindset, depends. In fact, adik saya masih bekerja doktor. Tapi dia bekerja di tempat lain, bukan dalam government agency, bukan dalam government lah. Dia kerja di klinik. Dia punya klinik sendiri ke? Bukan klinik sendiri. Tapi dia meniaga. That is her passion. Tapi meniaga tu dia meniaga benda lain. Tapi passion saya suka jumpa orang. Faham? Dia suka cucuk orang. Orang demam datang bagi Panadol. Okay dia, kita di jalan sana yang betul. Kita Passion. berniaga. InsyaAllah. Passion kita jalan. Funivo pun kita alhamdulillah. Passion ni siap beli mic je. Apa ayat semalam? Jangan terlalu tinggi. Kerana kena membumi sebab kita asal daripada tanah. Merendah. Ini baru bakal ubat. Tapi Fadil, terima kasih banyak. Walaupun kita gurau-gurau gelak-gelak, but thank you so much untuk sharing tu. Memang moment tu nice lah. Malam-malam kan dengan baringan macam Apa
Yang kamu. Okay. Nampak living the life lah. Okay lah, best lah. Boleh challenge suara Z American. Tak boleh lah. Voice over suara Tak ada. Okay. Okay, sekejap, saya ada satu soalan. Sebelum soalan tu kita rehat dulu boleh? Okay. Kau yang tekak. Kau yang tegak. Tapi sebelum itu, sebelum kita rehat, anda jangan lupa untuk like, subscribe dan share kepada rakan-rakan anda. Masih lagi belum menonton, boleh mendengar. Alright, kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Funnel Evo Podcast. Peace love. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fidul bin Jasni. Saya bekerja di company CN Legacy Group Malaysia Sdn Bhd atau lebih dikenali sebagai Sinan Gadget lah. Apa yang membuatkan saya untuk join PCDM ni adalah saya sendiri buat iklan dekat saya punya company, which is saya buat iklan melalui FB Ads dan IG Ads. So di sini saya nak ambil peluang untuk menambah lagi saya punya ilmu pengetahuan saya dan memperbaiki saya punya skill dalam digital marketing lah untuk membantu syarikat saya untuk mengurangkan kos marketing dan mendapat hasil result dia yang lebih baik. Lepas saya join PCDM, saya lebih berminat dalam modul data dan analitik. Dekat situ kita boleh baca kita punya data dengan lebih tepat. Dekat situ saya boleh tahu iklan saya yang mana yang berkesan dan iklan mana yang saya perlu tutup dengan data-data yang kita ada, yang kita dapat. PCDM ni saya boleh perbaiki adalah daripada saya punya kreatif. Term of copywriting saya, penggunaan video saya dan penggunaan mesej yang digunakan yang bersesuaian. So di situ bila kita dapat ilmu yang lebih mendalam berkenaan kreatif ni, kita boleh gabungkan dengan kita punya technical dengan data yang kita dapat untuk kita hasilkan iklan yang lebih baik. PCDM ni dia ada special sikit. Dia ada modul yang kita betul-betul kita perlukan untuk kita pastikan iklan kita ni berkualiti ataupun tidak. Itu yang paling penting. Kalau untuk saya, portal Funnel Evo Plus tu memang betul-betul berguna lah ataupun berkesan, sebabnya kadang-kadang dalam kelas kita ada miss certain part, and then benda tu kita kadang-kadang kita miss part yang penting. Bila kita nak recap balik senang sebabnya benda tu dah ada dalam portal Funnel Evo Plus lah. Yang tu salah satu kelebihan pula untuk kelas online ni, dia ada recording. Perancangan saya, of course lepas saya dah join PCDM ni, saya nak gandakan lagi saya punya result yang sebelum ni. Bermakna dengan kos marketing yang kita buat sebelum ni, tapi kita nak gandakan result yang sebelum ni. Funnel Evo awesome. Alright guys, we're back in Funnel Evo Podcast as usual. Saja nak macam Jofli tu rasa. As usual. Kalau Jofli lain. What up man? You know sometimes. Joe lain. Joe dia ada vibe dia. Okay, Tuan Fadi, sebelum kita bagi Fadil tanya tadi, sebelum rehat tadi Fadil nak tanya. Saya nak tanya balik tadi. Sebelum waktu kita rehat tu saya teringat. Sebab saya tahu Tuan Kamil kita, dia bukan guru biasa. Dia ada pangkat yang besar, PK penolong kanan dan something. Ada penolong kanan, dia management. Dia besar lah, pangkatnya besar. And then gaji ni tahulah, guru memang gaji pun sedap lah. So apabila bisnes baru tengah grow, maksudnya sebab tu dia bersama dengan kita pada ketika itu, berapa sen yang dia buat yang sampai dia boleh berani berhenti meletakkan jawatan yang begitu besar? Dia kalau tak silap, berapa dia? 3 ke 400 ribu Sebulan 300 ke 400 ribu sebulan. For those yang nak tahu, simple je. Kita nak tahu betul ke tak. Takut orang kata sembang kan semua. Tak. Takkan kita nak tunjuk bank account dia kan. Pergi je tengok, search je CAMAY KMA dekat Shopee. Boleh? Shopee kan ada store, satu store Shopee tu puluh ribu one product. Dan tu bukan dia punya HQ yang jual, agent dia. Sebab the product itself is so good. The product itself is so good. Dia tak ada like repellent yang tinggalkan ni apa semua. Dia guna organic. Betul. Lagi tu cakap pasal produk tu bagus. Saya rasa produk Kemi juga yang pernah viral waktu banjir tu. Correct. Betul. Kau tu bijak. Bagi saya bijak. Terus simpan kereta dalam plastik. Biasa kita simpan kuih dalam plastik. Simpan kereta Del. Betul. Bijak lah bagi saya. Tahu saya waktu kita visit dia dekat Kedah, dia beritahu dia punya viral sampai ke Indonesia. Memang best. Boleh selit ke gambar kita? Alright, okay. So banyak bukan HQ tu, agent saja Agent. Saya boleh cari balik. Apa? Sambil-sambil cakap. Sambil Tuan Fadil cari. Fadil, apa soalan yang kau nak tanya tadi? Tanya aku dulu. Ya, saya tanya Tuan Zack dulu lah. Okay. Sila. Saya mendengar. Sebab kita tahu Zack American ni adalah selebriti.
La haula wala Sabarlah quwwata illa billah. Soalan ni ada mukadimah. Semalam saya join kelas Tuan Fadi. Untuk yang tak tahu, kita ada millennial speaker. Kelas leadership untuk bercakap semua tu kan. Lepas Semalam tu minggu lepas. Maksud saya orang jauh. Okay, minggu lepas kan ada millennial speaker, which is starting tu ada metafora. Metafor. So soalannya kena ada metafor lah. Gitu. Okay. So Tuan Z, kita sedia maklum adalah celebrities kan, masih selebriti. So pekerjaan pertama Tuan Z lah yang mungkin ramai orang tak tahu. Sebab orang tahu tengok buka TV oi kan, dengar kat radio semua tu. Tapi sebelum ke kancah, pekerjaan pertama, kira gaji pertama yang saya berikan hadiah untuk mak saya tu, saya kata cikgu lah. Cikgu? Saya habis sekolah. Okey, terus terang lah, saya bagi tahu lah, saya asal daripada sekolah agama. Saya sekolah agama menengah Rawang. Tapi daripada sekolah agama tu pun saya dah buat dah anugerah jual lagu apa semua. Sekolah kan. Bila saya habis sekolah macam ni, kita belajar tingkatan 3 PMR. Sekolah saya ni dia ada tingkatan 4 punya sijil, dia macam SPM, tapi dia fokus pada agama. Sijil menengah agama. So SMA. So basically semua bahasa Arab. Soalan bahasa Arab kita tulis jawapan Arab semua dah. Bahasa Arab tau. Mungkin you guys yang asal pada sekolah agama SABQ, orang panggil sekolah agama bantuan kerajaan ni, mereka tahu lah SMA ni something yang tingkatan 4 kau memang kena diam lah, jangan banyak bercakap sebab banyak benda nak hafal. Hadis lah, mutalaah lah, apa benda nak kena hafal benda tu tau. Kau jangan risau, aku hafal je, aku tak faham pun. Okay. Astaghfirullahalazim, tak adalah. Okay. So bila saya habis SPM, so habis SPM kan kita menunggu result SPM. Waktu menunggu result SPM tu, saya ni selalu lain pada orang sikit lah. Saya tak suka buat benda yang orang buat. So waktu tu kawan-kawan saya kerja fast food ni, kerja paksen lah apa semua kan, which is good lah, Alhamdulillah. Tapi saya melihat, kalau semua orang dah kerja kat sini, siapa nak jadi orang lain ni? So saya memikirkan, aku ada SMA punya sijil ni kan, sijil SMA ni, saya walk in. Saya pergi kat sekolah-sekolah agama ni, sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah SK, sekolah kebangsaan ni semua, saya buat this is my sijil yang saya ada. Saya jumpa terus. Resume lah tu. Resume. Padahal tu resume saya apa tu? Di umur 18 kan. Apa benda? Ada sikit backup vocal Daffy. Tak ada kena-mengena. Okay, ada orang kenal Daffy AF. Tak ada kena-mengena kan. Nak PM tau. So saya bantah. So yang menguatkan pada ketika itu majoritinya adalah sekolah rendah agama. Because saya ada sijil SMA tu, yang memang job yang Mamat ni boleh ajar untuk silibus sekolah rendah. So kat situ saya dapat jadi guru ganti. Lama kan 4 bulan. So saya umur 18, saya ajar budak darjah 5, darjah 6. Sekarang diorang ada yang dah kahwin apa semua. So bila saya jumpa balik anak-anak murid, ada jumpa? Ada. Cuma saya cakap, panggil saya abang dah, jangan panggil saya panggil ustaz. Jangan panggil saya ustaz. Saya suruh panggil saya cikgu sebab saya tak selesa. Kan. Sebab saya selalu ada juga dekat kedai berada bergotai je pelik. So saya suruh mereka panggil saya cikgu kan. So itulah pekerjaan pertama saya, Fadil. Tapi dalam fasa pekerjaan saya tu, saya still tidak berhenti buat music kan, buat benda-benda art, entertainment ni, saya tak pernah berhenti. Itu kerja pertama saya. Okay. Faham, cikgu. Fadil apa kerja pertama? Kerja pertama, okay, saya kerja pertama waktu Form 3. Saya Form 3 dah kerja? Form 3, macam buruh kan. Buruh apa? Buruh sekolah. Jadi sekolah tak habis saya guys. Tak ada gurau. Form 3. Okay, saya kerja. Saya bukan daripada keluarga yang senang lah, sederhana je. Kira kalau macam boleh cakap miskin bandar lah, macam tu lah kan. So pada masa saya Form 3 umur 15 tahun tu, famous handphone Nokia sabun. 900 lebih time tu. Okay, jadi saya habis je PMR. Habis PMR saya terus cari kerja. Saya cari kerja part time retail, di mana kerja tu adalah kerja Allahumma salli kedai steakhouse. Kedai steakhouse kan. So macam cool sikit kan. Kalau kedai makan macam tengok sebab saya kita macam tu Dil. Kita golongan yang macam nak lain pada orang lain. So bila kerja steakhouse tu, alhamdulillah lah, tu kerja pertama saya. Dan dari situlah saya belajar. Sebab okay, dia satu je bagi saya lah. Even insyaAllah kalau saya ada anak, ada anak nanti in future pun, kalau anak dah besar, saya nak anak saya kerja kedai makan. Sebab bila kita bagi anak kerja kedai makan, kita ajar dia sifat kesabaran. Kita akan jumpa macam-macam manusia untuk order makan. Betul. Dalam keadaan tak sabar,
Kan? Dia tak sabar, dia mungkin marah, bergaduh nak order. So dari situ kita boleh belajar manusia. So hantar kedai makan lah. Betul lah Dil. Masya Allah, Fadil cakap ni saya teringat. Masya Allah, pekerjaan pertama saya yang menyebabkan okey macam ni. Masya Allah, betul macam ni. Saya trigger betul lah Fadil cakap kita jumpa manusia ramai kan. Pekerjaan pertama saya adalah dekat Petronas pump station dekat rumah saya. Jadi saya cari kerja tu lepas SPM. Lepas SPM saya cari kerja, dapat kerja. Dan saya ditugaskan untuk jaga pump. Dulu dekat Kelantan, dekat KL orang dah start pergi ke kaunter. Dekat Kelantan bayar cash kepada kita. Kan? Jadi berapa ringgit? Bear 50. Okay, we kalau kita 50, dia duduk dalam kereta kan? Kita yang isi kan? Ingat lah dulu zaman dulu. Ingat. So setiap kali orang datang masuk nak pump, saya akan Assalamualaikum. Saya akan bagi salam dan senyum. Ada seorang brother ni, dia sampai masuk, oh Masya Allah, saya ingat that moment. Dia masuk, dia turun cermin kereta saya, Assalamualaikum. Dia berpaling pada saya, berpaling masih BM sikit Dia paling pada saya, kau saya ni. Dia kata, mung lah orang pertama lah hidup aku jaga pump station, wisaleh dan senyum. Cakap macam tu. Pertama hidup dia. Saya kata Masya Allah kan. Lepas tu dia macam so called happy. I don't know, maybe hari tu adalah dia punya worst or bad day. Betul. Exactly. Kan? Maybe dia bad day hari tu. Suddenly saya bagi Assalamualaikum, senyum. Dia pandang saya, dia kata mung lah orang pertama. Oh Masya Allah. Kita tak tahu kan. Terus berubah kehidupan. Dia berubah betul. Masa tu air muka dia memang sangat excited, happy. I don't know kan. Tapi betul Fadil kata, bila kita kerja macam kedai makan kan, kita jumpa manusia, kita akan jumpa ramai ragam manusia. Dan itu membentuk kita juga. Setuju. Exactly. Itu membentuk kita. Sebab tu it's not that we're trying to say that we're good with humans. Cuma Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melalui fasa yang macam-macam. Berbeza. Betul. Itu yang cari cikgu. Kenapa saya sangat-sangat setuju apa yang Fadil cerita, Tuan Fadil cerita, sebab kemudian lepas tu dah masuk belajar apa semua UiTM kan, kita ada cuti SEM apa semua. Duduk rumah, duduk goyang kaki. Tak, kita cari duit, betul tak? Saya kerja Kenny Rogers. Kenny Rogers. Kedai makan juga. Saya kerja kedai makan. So kalau anda nak tahu, Zack Morricone pernah kerja dekat Kenny Rogers Setapak Central. Setapak Central. Situlah kalau nampak cermin tu, itulah cermin saya lap dulu. Kenny Rogers dengar siapa? Tolong hantar sikit. Serius, Kenny Rogers. Lepas tu bila saya jumpa Fadil, saya dapat tahu Fadil kerja Nandos dulu. Betul. So macam Idil, kita lebih kurang kita jual ayam, cuma kau brand lain aku brand lain. Tapi ayam lah. Tapi ayam. So betul. Bila kerja kedai makan ni apa semua, memang kita jumpa ramai orang, macam-macam jenis orang. Kita ada kita punya pride pada ketika itu. Betul. Tapi kita nak kena turunkan macam-macam orang kita jumpa dan sebagainya. So benda tu menarik benda tu best kan. Bila fikir balik rasa fasa hidup kita macam-macam Lil. Sebab tu kita boleh jadi macam-macam insya-Allah kan. InsyaAllah. Kita macam chameleon. Mana-mana boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. So Fadil, kita nak baca soalan. Kita ada soalan ni. Ada soalan. Kita ada soalan daripada Puan Nurul Hidayah Samsudin. Okay. Dia super stokis untuk brand Miracle. Dia tanya, sampai bila nak kerja makan gaji? Kalau kerja makan gaji, pendapatan kita setakat tu saja. Sedangkan jika berniaga, ada peluang nak dapatkan lebih. Dia cakap macam tu. Oh, itu bukan soalan. Itu case study. Itu case study. Dia cakap macam tu, Tuan Wadi. So apa soalan yang kat bawah. Soalan kat bawah. Tolong print berkala warna boleh tak? Soalan dari saya dah tertukar ni. Okay, soalan penonton. Amin. Amin dari kita lebih kurang almost setiap minggu tertukar tau. Jadi kita punya raving fan ni dah okay dah. Dah faham. Alright. So sorry, maafkan saya. Soalan daripada Facebook, daripada Amin dia tanya, bagaimana nak break sales bulanan RM30,000 sebulan? Saya berniaga produk kecantikan. Jualan saya stuck dan tak tahu macam mana nak grow business. Tu soalannya Tuan Wadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nak break jualan bukan saja RM30,000. Nak break jualan any numbers, first kali kita kena ada magic numbers. Magic numbers ni very simple. Berapa yang kita nak? Katakanlah dalam kes ni, siapa nama dia?
Amin. Tuan Amin. Amin. kita. Okey. InsyaAllah Amin yang dirahmati Allah dan disayangi Nabi. Amin. Amin nak 30. Kerja Amin pertama adalah ambil a piece of paper, bahagikan 30,000 yang Amin nak ni dengan harga produk yang Amin jual. Kita tak tahu berapa harga produk Amin jual ni, tapi kita assume, katakanlah that product about RM100. So kalau 30,000, Bismillahirrahmanirrahim, 30,000, Amin nak 30,000 bahagi dengan RM100, Amin kena jual by hook or by crook 300 unit setiap bulan. Kan? So kalau tengok 300 banyak pula, banyak lagi. So kita kena bahagikan 30 hari. Ni usahawan, siapa kata usahawan tu senang? Tiap-tiap hari kena kerja. Kena jual 10 sehari. Kok mana-mana pun Amin, umpama ni saya punya prinsip dulu. Saya dulu masa saya meniaga awal-awal, duit tak ada, nak beli TV pun tak boleh. Saya ingat lagi, saya kahwin tak ada TV, tak ada apa kan. Wah, saya kata nak TV. Okay, jadi saya pun buat satu set yang saya perlu target sehari. I need to get at least 10 produk setiap hari. That is my minimum target every day. Macam Amin lah 10 ni. Cuma saya tak bukan 100, saya RM15 je masa tu. Kok mana-mana saya kena dapat 10. Sebelum dapat 10, saya tak boleh tidur. Jadi apa saya buat? Daripada pagi, wife saya pergi kerja tu, saya duduk rumah. Pukul 7 saya dah start buat kerja. Sampai kadang-kadang pukul 11, 12 malam. Just untuk follow up, make sure ada 10 customer. Kalau kita buat benda tu hari-hari, eventually kita akan hit our target setiap hari. Dan dia akan jadi our second nature. Kita dah jadi macam 10, geli lah. Dia dah start geli. Bila dah start geli, pada ketika itu kita akan start cari jalan untuk grow our sales pula lepas tu. Grow our sales, tengok macam mana. Nak grow ni simple. Bila kita dah ada magic numbers, ni step pertama Amin kena buat. Nombor 2 adalah nak growkan numbers ni, you need to grow your marketing. Grow marketing sampai level dia panggil apa? 10 ni macam mana nak tambah lagi? Katakanlah daripada 10 sehari nak jadi 20. You kena dapat 20 orang yang beli. Maksudnya apa? Dia kena ada sekali ganda lagi bilangan mata yang memandang your product and your service. And know about you. Jadi nak double kan ni, maksudnya kena buat marketing activity. Kena tambah marketing activity. Jadi pada ketika itu, apa yang perlu Amin buat untuk grow lagi next adalah consider untuk 2 strategi marketing. Satu paid, satu free. Okay? Tapi free ni dia takes time. Paid dia takes tak masa dia tak banyak, tapi dia trade dengan duit. My advice adalah cuba cari jalan untuk go for paid, untuk grow lagi cepat. Tetapi pada masa sama, buat free marketing. Sebab free marketing ni dia jadi snowball. Dia macam bola salji pada atas, dulu kecil, lama-lama jadi besar. Jadi it takes time. Tapi hari-hari buat content, like 4 to 5 content every day. Buat video pendek-pendek, jalan post je. Jangan fikir cantik ke tak cantik ke, elok tak elok ke. Kerja Amin, just push the content. Don't think, alright, just do. Tapi untuk marketing berbayar ni, Amin kena belajar strategi untuk yang betul. Sebab kalau tak, you will burn a lot duit kan, burn a lot of money. So buat ads, target platform-platform yang di mana tempat your target market ada. Jangan kata, saya kena buat iklan dekat TikTok. Tak semestinya TikTok. I don't know whether Amin punya produk ni macam mana. Tapi kalau produk dia target orang yang mungkin umur 40. Orang umur 40 tak duduk kat TikTok. Maybe dia duduk kat Facebook. So you need to find ways to reach your customer. Itu step nombor 2. Step nombor 3, bila Amin dah buat marketing besar-besaran, Amin akan berlaku satu perkara lagi, which is kecelaruan operation. Operation akan terlalu, bila customer makin banyak, inquiry terlalu banyak, you cannot support everything. You tak boleh nak handle. So you need to find somebody to replace kerja-kerja repetitive work. Contoh, sales punya kerja. Contoh, orang tanya harga berapa? RM10. That is repetitive work. Alright, so find people yang boleh buat kerja yang repetitive tu. Contoh, bila lepas closing, kena bungkus barang. Repetitive work lagi. Dia tidak contribute to growth. Tapi dia contribute to growth. Tapi kalau Amin duduk kat situ, dia tak contribute to growth. You need to find somebody untuk duduk dekat repetitive work ni, and then you duduk dekat visionary and strategic. You kena fikir next pergi mana.
Alright. So that is my 3 advice to Amin. Clear your magic numbers, and then buat marketing free and paid, and then bila dah dapat cash flow, go and find somebody or team yang boleh replace you untuk repetitive work. And then nombor 4, of course, kalau boleh you have time, datang belajar dekat Funivo. Saya bukan nak promote, tapi saya bagi tahu, insya-Allah kalau you datang belajar with a proper guru, kan? Kalau datang Funivo ni, ambil for 1 year course, setiap minggu boleh jumpa dengan saya. Setiap minggu insya-Allah, takdir Allah baik, umur panjang. Setiap minggu boleh jumpa. Hari Khamis pukul 2 petang, you can ask direct question. Selesaikan your problem setiap minggu dengan pantas dan cepat. Then dia akan make your company grow much more faster. Sebab kalau kita ada soalan, kita tangguh soalan, sebulan, 2 bulan, setahun, tak settle soalan, then how to grow? Tapi kalau setiap minggu kita ada soalan, ada stuck, kita tanya je terus, settle, kita boleh cepat growing kita. So that is my 4 advice to Amin lah, insyaAllah. Alright, thank you Tuan Fadi. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya daripada TikTok. Kita ada Cik Puan Hana pula. Okay. Macam mana nak manage emosi tim? Kadang-kadang terlalu banyak emosi sampai bisnes tak jalan sepatutnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 yang saya nak jawab. Nombor 1, dia bukan soalan ini. Soalan itu perlu ditukar sikit. Macam mana nak handle emosi saya? Dia bukan macam mana nak handle emosi tim. Sebab tim adalah cerminan kita. Benda paling mudah dalam dunia adalah salahkan orang lain. Kalau tim beremosi, salahkan tim. Apa hal? Tim adalah cerminan kita. Kalau kita jenis yang Assalamualaikum, semangat, tim akan jadi macam ni. Adakah dia akan semangat? Tak, dia akan jadi semangat juga. So my first advice kepada Cik Puan Hana adalah perbaiki, improve and control your emosi first. Right? Control emosi. Nak control emosi very simple. Jaga 3 perkara. Dia ada 3 perkara, cara logic, right? Ada ada berapa cara? Saya bagi 1 cara magic. Right? Ada magic, ada banyak cara. Tapi kalau banyak-banyak nanti dia tak ingat juga. Okay, kita pergi ke logic dulu. Macam mana how to control your emosi as a business owner? Kan, business owner, you nak control your punya emosi. Hari-hari kita beremosi. Bangun pagi je fikir, Allah, kena keluar duit 100,000 ni bayar gaji hari ni. Macam mana ni? Kan, makin besar overhead, makin macam mana 200,000 ni nak kena keluar hari ni. Kan, bayar je overhead, habis duit. Macam mana nak kena fikir sale lagi? Kan aku tekan tim ni, tim pula koyak, tim tinggal. Dah aku bayar gaji habis, duit tak ada, bulan depan nak bayar gaji lagi. Kalau aku tak tekan hari ni, bulan depan tak boleh bayar gaji. So kita yang kena control our emotion. So cara logik, ada 3 perkara kita kena buat. Nombor 1, change your physiology every single day. Meaning jangan passive, always active. Time kita rasa tertekan, kita rasa down, kita rasa blur, never ever duduk, never ever passive. You need to move. You kena bergerak. Right? You bergerak, let's say like bangun, menjerit ke apa, tak kisah. As long as you gerakkan, you change your physiology. You pergi berlari ke, you go somewhere else, you meet people, at least you move. That is the first one. To control your emotion. Contoh kalau orang tu baru menang 1 juta, dia akan excited. Compared to orang yang baru hilang kekasih, dia akan jadi down. Tapi basically, macam mana nak switch that emosi, hilang kekasih, tiba-tiba jadi excited. Seperti mana orang yang menang 1 juta. You just need to change your posture badan, cara cakap, right, cara jalan, seperti orang yang dapat 1 juta tu. Automatically you change your emotion. Right? You tengah sedih, you duduk, you jalan laju, lepas tu you jalan tegap, mata tengok ke depan, you gelak. Automatically you feel good tiba-tiba. Walaupun you tengah sedih. That is what we call change your physiology. Number 2 adalah change your focus and meaning. Where your focus goes, energy flows. Contoh, ada orang accident kereta. Accident kereta. Dia akan cakap apa? Inilah perakhiran hidupku, kereta aku dah habis. Sebab apa? Meaning dia, bila accident, inilah perakhiran hidupku. Hidup aku malang, hidup aku ni tidak diberkati oleh Allah SWT. Hidup aku ni memang very bad. Sebab apa? Meaning yang dia bagi kepada something that happen kepada dia. Diri dia.
Tapi ada orang accident je kereta. Yes, inilah permulaan kereta baru dalam hidupku. Masya Allah. Sebab apa? Dua-dua keadaan yang sama, accident. Tapi satu pengakhiran, satu permulaan. Meaning, fokus kepada meaning tu akan memberikan impact kepada emosi kita. Your staff buat hal, you bagi meaning yang dia ni bermasalah, dia ni akan anything. That is meaning yang you decide nak bagi kepada that staff. Tapi kalau staff tu bermasalah, you buat meaning apa tau? This is my chance untuk dapat staff lagi baik yang ada dekat luar sana. Apa berlaku? Are you okay? Okay. You nak buat hal, you buat 3 kali hal, I bagi 3 kali warning. Bye-bye. I can cari orang yang lebih better. Atau dia buat hal, inilah peluang aku untuk memberi lagi banyak manfaat untuk dia. Bagi lagi nasihat bagi dia. Bagi lagi nasihat bagi dia. Meaning tu berbeza. You give different meaning, you will change your emotion. Nombor 3, change your language. Apa kita cakap tu akan tentukan apa perasaan dan emosi kita. Cuba cakap banyak kali. Bodoh. Cakap bodoh banyak kali kan. Bengong, natai beruk. Orang Kelantan, natai beruk. Oh, bas orang nak Bengong. Sebut je. Kita tak buat apa-apa pun. Duduk dalam bilik, bodoh, natai beruk. Sebut je. Duduk dalam bilik, sebut je benda tu. What will happen to you that day? Habis natai beruk lah. Habis. Betul tak? Betul. Tapi kalau Ni saya buat lah, insyaAllah saya buat. Setiap kali saya keluar rumah, saya kunci pintu. This is the best day of my life. Yeah. That is what I do. Itu setiap hari saya buat. Macam tadi saya nak keluar rumah pagi tadi kan, hujan tengah turun kan. And saya tutup pintu. This is the best day of my life. Aku akan buat dengan izin Allah supaya hari ni paling best. Kunci pintu. Jalan tu dah best lah. Aura lah. Cuba bayangkan, tutup pintu, nanti beruk, bengong. Apa berlaku? So change your language, you will change your emotion. Betul, 3 benda tu. Alright, tu 3 benda yang kita panggil logik. Kita kena buat. Magic pula. Magic, if you want to change your emotion, istighfar. Allah kata dalam satu hadis, ini jamin, ini hakikat. Allah kata, sesiapa yang mengambil berat, ingat ayat dia, mengambil berat untuk selalu beristighfar. Ada 2 perkataan kat sini kita kena faham. Mengambil berat dan untuk selalu beristighfar, Allah akan bagi 3 perkara. Nombor 1, Allah akan memberi kelepasan dari setiap kebimbangan. Rasa bimbang tu, Allah hilangkan bimbang tu. Kelepasan, ayat dia, kelepasan dari setiap kebimbangan. Allah akan ada buku hadis, Allahumma salli ala Muhammad, kelepasan dari setiap kebimbangan, rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan juga Allahumma salli ala Muhammad. Ada nombor 3. Pagi tadi baru saya bagi tahu diri saya istighfar supaya dapat 3 ni. Tak ingat satu lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Kelepasan dari setiap kebimbangan, rezeki yang tidak disangka-sangka. Satu lagi saya ingat, Masya Allah, tak apa. Nanti kalau kita jumpa, ataupun kalau tim boleh carikan hadis tu, letak kat bawah. Nombor 3 tersilap saya adalah Allah akan bagi jalan keluar. Jalan keluar daripada masalah. Betul, yes. Allah akan bagi jalan keluar daripada masalah. Okay, so we go back. The first one is, kalau kita istighfar ni, kita akan kelepasan dari kebimbangan. Rasa bimbang. Kebimbangan. Keluar daripada masalah. Okay. Itu kebimbangan. Ini jalan keluar. Jalan keluar maksudnya kita tak tahu nak pergi mana. Start. Tiba-tiba ting, jumpa cahaya. Keluar. Umpama Nabi Yunus dalam perut ikan kan, tak tahu nak pergi mana ni. Tiba-tiba ting, nampak cahaya, ikan tu keluar kan. Kan? Jalan keluar dari masalah. Nombor 3, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada satu student kita semalam, Tuan Fadil tak join group coaching. Student kita semalam, Maribel. Tuan Fadil. Bukan Fadil ni, Fadil Maribel. Kita punya student, presiden kan. Masa group coaching, beliau share satu situasi yang sangat luar biasa berlaku pada dia. Beliau pergi dengan isteri ke Allahumma salli ala Muhammad, ke Indonesia baru-baru ni. Just untuk silaturahim. Suddenly, tiba-tiba orang Indonesia telefon, dia bagi some sample, sikit je sample kepada dia orang.
tiba-tiba produk beliau meletup kau-kau dekat Indonesia. That sample tu sikit je, tiba-tiba request nak 30,000 this product, 3,000 lagi another product. Dia duduk tercengang dengan wife dia. Apa yang sudah berlaku? Jadi beliau sharing dalam group coaching kita adalah apa yang diamalkan. Saya tak buat apa-apa tuan-puan, dia kata. Yang saya buat adalah apa yang Tuan Fadi cakap. Istighfar. Jadi saya istighfar je. Istighfar banyak, istighfar, minta tolong. Ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba Allah bagi 30,000 produk A, 30,000 produk B. Can you imagine? Dan bukan sahaja Indonesia. Berita satu lagi ketika beliau sharing, beliau akan masuk ke satu lagi negara namanya Hong Kong. Masya Allah. Apa yang dia buat? Dia cakap, saya pun tak tahu apa yang saya buat. Sebab tu saya kata, yang naikkan Allah, yang jatuhkan Allah, yang bagi gagah Allah, yang lemahkan Allah. Maribel, Tuan Fadil dengan Puan Balkis lah. Ya, Masya betul. Allah. Dia jumpa dengan Tuan Epit. Tuan Epit kata, that is magic. Full stop. Apa nak buat? Orang lain punya fikir, okay, kita kena ada agent kena buat training, apa. Ini just phone call away. Daripada Indonesia nak 30,000 unit ni, 30,000 unit ni. Masya Allah. Settle. Khalas. Sebab tu Apa lagi yang jaga your emotion. Tuan Fadil kata dia jaga dia punya emosi, jaga amal dia. Jaga amal ni. Untuk jaga emosi ni, jaga amal. That's the keyword. Magic ni, macam mana you nak magic in term of team, you yourself jaga amal. Sentiasa jaga amal, insyaAllah. Salah satu amal dia adalah istighfar. Okay, so itu jawapan kepada diri dia. Panjang jawapan dia ni. Best. Best kan? Jawapan dia satu untuk dia. Kemudian nombor 2 untuk team. You dah settle your emotion. Now is your team punya emotion. Jawapan tu Allah dah bagi semua. Cuma kita je yang sentiasa mencari ayat-ayat manusia lain yang dia juga bercakap ikut nafsu dia. Wow. Kita sebenarnya mencari ayat-ayat manusia lain yang mengikut nafsu dia. Dia nak dengar apa yang dia nak dengar. Ya. Dia akan cakap ikut nafsu dia atau pengalaman dia, yang mungkin betul bagi dia tapi mungkin tak betul bagi orang lain. Kan? Tapi apa yang Allah bagi tahu, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata, this is for you and your team. Kalau team anda lemau. Allah jawab dalam surah Al-Anfal ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di kalanganmu, nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di kalangan kamu, mereka dapat mengalahkan 1,000 orang kafir. Disebabkan orang kafir itu kaum yang tidak memahami. Allah bagi tahu ayat ni berserta nombor. Betul. Allah tak bagi analogi supaya kita berfikir. Allah bagi nombor. Allah kata apa? Kobarkan semangat. Nescaya 20 orang jadi 200. Allah bagi nombor. Dan jika 100 orang di kalangan kamu, mereka dapat mengalahkan 1,000 orang kafir. Allah bagi nombor. So macam mana 20 jadi 200, 100 jadi 1,000. Allah bagi keyword dia, kobarkan semangat. That's the keyword. So kalau you tak percaya kobarkan semangat your team, there you go. Sebab tu team you lemah. So dia kembali kepada kita, bukan team. Kembali kepada kita. So you need to learn method, strategy, how to kobarkan semangat. Itu yang ada pagi. Yeah, lawan tetap. Lawan. Wah, big club tu. Tu ada. Itu Kobar. Sebab kadang-kadang mereka, kita dapat banyak feedback juga, Fadil, untuk mereka yang sertai evolusi dan sebagainya. Pada awalnya mereka tidak faham kenapa kita buat yang air tu, kenapa kita ada kita punya chant, kita punya apa tu panggil, apa tu, mentera, bukan mentera. Apa tu? Yang pagi lah untuk kan Tuan Haris ada dia guna satu perkataan tu. Ada. Culture. Kenapa culture ni ada? Inilah antara sebab-sebabnya. Baik. Jadi yang jawapan yang ni saya rasa banyak ni kita dapat ni. Alright, kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini, tapi kita pendekkan saja. Kita terus fokus kepada perkongsian hadis of the day. Alright. We'll be back in Fun Evo Podcast. Nama
saya Najla. Saya daripada Arani Tekun. So, saya join di because nak belajar pasal marketing. Yang paling saya suka lah pasal di ni, pasal database tu. So, that's why saya join. Untuk nak tahu pasal macam mana kita nak gunakan database lama and daripada customer lama instead of kita cari new customer kan. So, and then through that, macam mana penggunaan Messenger, Instagram, and then Facebook, and then WhatsApp. Saya dekat DMM ni, apa yang paling terkesan dalam hati saya, Big Y. Pendapat tentang Suku Fadli, apa yang saya suka sangat, dia memang suka apa-apa, bismillah dulu. Dia cara dia grab attention pagi, macam tu so kita semangat mana kan. Apa ilmu yang saya tak sabar nak apply untuk syarikat saya nanti is database. Because that is the most important thing dalam perniagaan kan. Saranan saya kepada semua usahawan, orang luar, orang ramai kena join Funnel Evo ni sebab peluang macam ni, pengalaman ilmu macam ni memang kita boleh pakai sampai bila-bila insyaAllah. Digital Marketing Mastery, fantastic! Bismillahirrahmanirrahim. Ni hadis untuk hari ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya baca daripada Fadilat Sedekah. Muka surat, siapa yang ada buku Fadilat Sedekah ni, muka surat 578. Saidina Ali meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang redha terhadap Allah dengan rezeki yang sedikit, maka Allah akan redha terhadapnya dengan amalannya yang sedikit juga. Okey. Saidina Ali meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang redha terhadap Allah dengan rezeki yang sedikit, maka Allah akan redha terhadapnya dengan amalan yang sedikit juga. Masya Allah. Tengok, Allah Maha Pengasih. Kalau kita, okey, pemahaman kau macam mana, Dil? Aku tengok pemahaman aku lain ni. Aku explain pemahaman aku dulu Okay. Daripada hadis ni, kita fikir, sebab yelah kita tahu macam Tuan Fadli memang dia akan jelaskan kita. Tapi untuk orang-orang biasa macam saya ni, okey, adakah betul Tuan Fadli? Bila saya mendengar hadis ni mengatakan Allah ni Maha Pengasih, Allah ni Maha Kaya, Allah boleh bagi apa yang nak bagi. Walaupun amalan saya sedikit, kan? Walaupun saya redha dengan saya bersyukur, sebenarnya kita disebabkan saya bersyukur, Allah pun macam redha je dengan saya punya amalan yang tidak begitu banyak, tapi Allah tetap bagi lagi. Walaupun amalan saya tu, saya ni tidak layak pun untuk dapat nikmat ni Allah bagi tu, macam tu. Itu pemahaman saya lah. Okay. Saya pula. Okey. Supaya Tuan Fadli tak terus sambung kan, saya dulu. Okey, so macam pemahaman saya is a vice versa. Makin banyak kau syukur, Allah bagi dia banyak. So kalau kau syukur sikit tu lah Allah bagi. Itu pemahaman saya. Betul juga. Kan? Tapi kita nak, Kalau baca keterangan ni panjang. Tapi saya nak baca pun boleh, tapi simple kan. simple dia begini. Kita ni amalan kita sikit tau. Betul. Kan? So Allah bagi kita rezeki sikit atau banyak. Katakanlah kita dapat sikit rezeki kita. Ada orang rezeki dia sikit, contoh kesihatan. Kesihatan. Dia tengok orang lain sihat dia, tapi dia ada penyakit, jadi dia tak boleh makan. Contoh kan. Ada orang ada contoh kanser, ada orang ada masalah yang menyebabkan dia tak boleh nak buat seperti mana orang lain. Jadi dia bagi tahu, ya Allah, aku redha ya Allah. Jadi dia redha walaupun rezeki dia ni tak sama macam orang lain. Kekurangan dia ni dia redha. Jadi Allah pun akan redha walaupun dia ni amalan dia sikit. Faham? Dia amalan dia sikit tapi Allah redha, masuk syurga tak? masuk syurga. So the vice versa, dia Allah kira so called kontra lah. Okey lah, aku bagi kau sikit tapi kau syukur, amalan kau sikit, sepatutnya kau kena banyak amalan baru masuk syurga. Tapi sebab kau syukur, kau dapat sikit ni kau syukur, kau amalan kau sikit cenonet je tapi okey lah. Kira macam kontra. Betul. So dia kata Allah Maha Mengasihani, Dia Maha Kaya. Kita syukur, padahal kita punya amalan tu tak layak pun. Tak layak pun. Sama lagi kita tak layak, tapi Allah bagi ke? Macam tu lah. Wow, ni pun best juga ni. Terima kasih Tuan Fadli di atas perkongsian. Jadi kepada anda, kita buka juga ruang sebenarnya, sebab kita perasan antara mereka yang mendengar dan melihat, menonton kita punya podcast ni, mereka pun
mengeluarkan mereka punya pandangan dan sebagainya. Kita sentiasa terbuka. Jadi kalau anda ada perkongsian yang ingin dikongsikan, silakan tulis di ruangan komen. Yang sedang mendengar pun nak komen kat mana, nak komen kat mana, pergi komen je dekat Facebook Fadi Ghazali ataupun di YouTube channel Fadi Ghazali. Alright. Alright. So jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe to YouTube channel Fadi Ghazali. Betul. Macam-macam lagi kita akan kongsi bersama dengan anda. Yes. Di episod minggu hadapan. Alright. Yes. Tapi sebelum itu apa? Kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. 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 Semoga Allah memberkati segala usaha kita, InsyaAllah, untuk memberi manfaat kepada ummah. Jumpa lagi di episod akan datang. Saya Zaid American. Saya Fadil Rasul. Saya Fadi Ghazali. Assalamualaikum. Pagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Fadi.